bertemu lagi dalam rancangan Nadwah Ramadan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tidak pernah diketahui oleh umat ini pendapat yang menyatakan bilangan rakaat solat tarawih ialah 8 rakaat, melainkan pada zaman ini. Sebab yang menjerumuskan mereka kepada kesilapan ini ialah kesalahfahaman mereka dalam memahami maksud yang dikehendaki oleh sunnah nabawiyah, ketidakmampuan mereka menghimpunkan satu kefahaman antara pelbagai maksud hadis-hadis, dan keengganan mereka menoleh atau memerhatikan ijma' qauli dan fi'li, yakni persepakatan perbuatan dan perkataan yang telah diputuskan semenjak zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sehinggalah kepada hari ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, justru mereka sekadar berdalilkan dan memetik hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairi ala 11 raka'ah yusalli 4 fala tasal an husnihinna wa tulihin thumma yusalli 4 fala tasal an husnihinna wa tulihin thumma yusalli 3." Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira, faqala ya Aisyah inna anayya tanamani wa la yanamu qalbi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menambah pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lain rakaat solat malam melebihi 11 rakaat. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan solat malam 4 rakaat, dan janganlah kamu bertanya mengenai keelokan dan panjangnya solat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan lagi solat 4 rakaat, dan janganlah kamu bertanya mengenai keelokan dan panjangnya solat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan solat 3 rakaat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah kamu akan tidur sebelum mengerjakan solat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua-dua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang petunjuk pedoman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai solat sunat ketika qiyamul lail secara umum. Ia tidak dilafazkan bagi menerangkan tentang solat tarawih, kerana solat tarawih adalah tata cara melakukan qiyamul lail yang dikhususkan pada bulan Ramadan al-Mubarak. Sesungguhnya asal pensyariatan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala kaifiatnya diambil dari perintah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada awal pelaksanaan solat tarawih sebanyak 8 rakaat ini, boleh kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan solat di rumah beliau, di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in datang ke rumah baginda dan bertanya, ya Rasulullah, adakah tidak ada solat tarawih pada malam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku bimbang sekiranya aku berterusan solat di masjid, menyebabkan turunnya perintah wajib ke atas umatku mewajibkan solat tarawih. Sidang penonton dan dirahmati Allah sekalian, apabila berada di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar melihat alangkah baiknya untuk menghimpunkan orang ramai bagi mengerjakan solat secara berjemaah pada setiap bulan Ramadan, dan berdasarkan bilangan rakaat ketika beliau menghimpunkan manusia solat secara berjemaah di belakang Ubay bin Ka'ab. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang memberi pedoman dan petunjuk.
Berpeganglah kalian dengannya dengan pegangan yang teguh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang memberi pedoman dan petunjuk. Berpeganglah kalian dengannya dengan pegangan yang teguh. Sesungguhnya apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diikuti oleh khalifahnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah merupakan petunjuk dan pedoman yang benar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, eloklah kita berhenti mempertikaikan persisihan ini dengan cara yang baik agar kita tidak terus menyalahkan di antara satu sama lain. Biarlah di masjid, di surau yang melakukan solat sunat tarawih sama ada 20 rakaat ataupun 8 rakaat, biarlah dilakukan secara aman, biarlah dilakukan mengikut tertib disiplin ilmu. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jangan sebab antara 8 rakaat dan 20 rakaat kita bergaduh kerana perkara ini adalah perkara sunat. Janganlah kerana perselisihan ini menyebabkan kita tidak bertegur sapa, menyebabkan kita berpecah belah, menyebabkan ukhuwah Islamiah kita tercemar dan sebagainya. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini dan kita berehat sebentar.